Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan kali ini wajib anda share. Ini patut didengar oleh Akmal Saleh dan geng-gengnya. Malulah kepada seluruh rakyat. Jika Barisan Nasional dan PH benar-benar ikhlas ingin berkawan, berhentilah daripada terus bertikam lidah. Kenang semula bagaimana kita semua berada di persimpangan sebelum atas kebijaksanaan yang di Pertuan Agong ketika itu, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, Kerajaan Perpaduan terbina. Titah baginda itu adalah demi memastikan kerajaan dapat dibentuk, kestabilan diwujudkan, pembangunan negara dilaksanakan, ekonomi dipulihkan, serta kebajikan rakyat diberikan perhatian. Bukan untuk terus bertelagah antara satu sama lain. Saya yakin rakyat terbanyak juga mahukan perkara yang sama. Rakyat ingin melihat kerukunan dalam parti-parti yang membentuk kerajaan. Hanya pembangkang yang mahu suasana kacau bilau ini dan lalu meruntuhkan kerajaan ini. Justru, Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN perlu menstabilkan suhu politik. Tidak lagi, tidak lain dan tidak bukan. Supaya kerajaan boleh fokus kepada agenda besar, yaitu memulihkan ekonomi negara. Sudah-sudahlah bertelaga tentang isu-isu yang remeh yang hanya merugikan kerajaan perpaduan ini dan memberi keuntungan kepada pembangkang dan paling teruk sekali menyebabkan perkara yang lebih besar seperti agenda memulihkan ekonomi negara pula terabai. Jangan buang masa, jangan buang tenaga kepada hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Hari ini, kadar tukaran mata wang di antara dolar Amerika Syarikat dan ringgit semakin mengukuh. Ini berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia. Semalam, rakan-rakan memberitahu ramai pemain bisnes mula mengeluarkan wang mereka untuk melabur dan membuat transaksi. Katanya, nilai saham juga bergerak dan mula melonjak. Ramai yang gembira walaupun belum 100% berpuas hati. Tetapi, ekonomi kita nampaknya bergerak ke arah yang betul. Bagaimana ini boleh tercapai? Tidak lain, tidak bukan kerana kestabilan kerajaan yang ada pada hari ini. Para pelabur kembali yakin ekonomi kita kembali bergerak, perniagaan mula membuat keuntungan dan pengguna ada keberanian untuk berbelanja. Saya sendiri menjadi sebahagian daripada jentera PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota baru-baru ini. Ini naratif yang kita bawa setiap kali bertemu pengundi mahkota. Tidak dinafikan, ada yang kurang senang dengan pertembungan parti-parti politik di atas. Ada yang tawar hati untuk keluar mengundi. Ada yang berfikir hendak mengundi pembangkang. Di dalam sebuah kedai kopi atau warung yang kami kunjungi untuk berkempen, tidak kurang 2 atau 3 daripada 10 orang yang ditemui meluahkan rasa tidak senang dengan gelagat orang politik. Tetapi apabila kami berikan penerangan, mereka boleh terima. Penerangan kami tertumpu kepada peri pentingnya kita menyokong kerajaan hari ini dan pentingnya menolak ke tepi bising-bising perang mak mulut orang politik untuk melihat objektif yang lebih besar. Beri fokus pada iltizam kerajaan perpaduan untuk memulihkan ekonomi, menstabilkan negara. Alhamdulillah, rakyat boleh bersetuju. Mereka faham dan tahu yang mana satu keutamaan kita pada masa ini. Justru, sebagai orang politik, takkanlah para pemimpin dalam BN dan PH lebih dungu untuk menilai baik dan buruk naratif yang sedang kita cipta sekarang ini. Belum seminggu menang PRK, kita beramai-ramai sudah mahu menghunus pisau dan parang, peluru dan pistol. Kita melepaskan tembakan antara satu sama lain, atau kita sedang seronok menembak kaki sendiri. Malulah kepada rakyat yang sedang menyaksikan telatah kita. Mereka memerhatikan orang politik dengan kritis.
Semasa berkempen semua aja cantik. Kita boleh ketepikan perselisihan dan melihat objektif lebih besar untuk rakyat. Sebaik saja menang, kita bergaduh macam budak-budak yang tidak matang. Saya fikir pengundi mahkota boleh bersetuju dengan usaha dipamerkan kerajaan perpaduan. Nampaknya rakyat positif dengan kestabilan yang terhasil daripada kerajaan PH dan BN. Setakat beberapa kekurangan di sana-sini semasa PRK itu perkara biasa. Apatah lagi ia bersifat setempat dan kita terlibat dalam PRK. Janganlah sampai kita berbala mempertikai itu dan ini. Kita tidak boleh nafikan. Semua pihak bekerja keras menyumbang untuk kemenangan di DUN Mahkota. Jika ada kelemahan, buat postmortem dan selesaikan dalam semangat perpaduan. Sebab itu bagi saya, jika PH dan BN ikhlas untuk bekerja sama, berhentilah daripada terus bertikam lidah, berhenti tembak-menembak, hentam-menghentam. Saya lihat pemimpin tertinggi PH dan BN pun belum menyuarakan apa-apa lagi. Tetapi yang di bawah sudah mengangkat kerusi dan meja. Sebaiknya, berhentilah berbala, duduk semeja, kenal pasti kekuatan dan perbaiki kelemahan. Jangan kerana kita rosak permuafakatan seluruhnya. Jangan sampai kerana kita terganggu usaha kerajaan perpaduan untuk mengukuhkan negara. Ditulis oleh Sheikh Umar Baghrib Ali, ialah pengerusi Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia, ahli jawatan kuasa eksekutif pusat DAP dan naib pengerusi DAP Johor. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Ketaro Minami kata yang mengapi-apikan isu sebegini ialah sesetengah wakil UMNO yang tak reti nak kenang budi macam Jazlan Akmal dan Ketua Pemuda UMNO Johor tu. Katanya, sepatutnya lepas menang sambut kemenangan secara harmoni. Ini tidak saling nak tunjuk hero, nak pijak kepala wakil roket yang ternyata membantu dalam PRK tempoh hari. Jenis politikus macam inilah yang merosakkan agenda pembangunan negeri dan negara. Meluat tengok, kata Kotaro Minami. Red Parrot pula dalam ruangan komen di Malaysia Kini kata, Akmal must reprimand from taking stand of behalf of UMNO on certain issue like solidify Johor State admin by invite Poto join. Let Menteri Besar Johor make a decision, kata beliau. Ini merujuk kepada serangan tentang kerajaan perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Tekan butang subscribe. Tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada persoalan besar timbul hari ini. Adakah Muhyiddin Yassin akan dipecat sebagai Presiden Parti Bersatu? Saya ulang sekali lagi. Adakah Muhyiddin Yassin akan dipecat sebagai Presiden Bersatu? Saudara-saudara sekalian, semua ini muncul daripada analisis yang kita buat, yaitu berkaitan dengan tim pasukan Muhyiddin. Yang kita tahu ialah Azmin Ali dan Peja ialah pasukan Muhyiddin Yassin. Dalam Parti Bersatu, seperti yang diulas oleh penganalisis politik dan juga pemerhati politik, ada dua kem. Kem yang pertama disebut Kem Hamzah Zainuddin. Kem yang kedua disebut Kem Muhyiddin Yassin. Kem Hamzah Zainuddin dianggotai oleh timnya sendiri, dan menurut satu laporan di Malaysia mykmu.net menyebut keluarga Malaysia benarnya bersama dengan tim Hamzah. Keluarga Malaysia yang anda tahu, pastinya anda tahu, ialah Ismail Sabri Yaakob dan geng-gengnya. Disebut dalam laporan dalam mykmu.net, keluarga Malaysia bersama tim Hamzah. Tim Hamzah, sumber dari PPBM memberitahu, ekoran kekalahan yang memalukan calon PPBM di pilihan raya kecil mahkota membuatkan kedudukan Muhyiddin ibarat telur di hujung tanduk.
Di dalam PPBM di mana beliau menjadi presiden sudah mula ada konspirasi untuk merehatkan ataupun dengan kata yang lain mungkin mahu memecat Muhyiddin dari terus memimpin parti tersebut. Sehubungan dengan itu, satu laporan juga telah kita dapat dalam Harapan Daily menyebut, adakah benar Bersatu tumpas di mahkota kerana salah Azmin Ali? Hubungannya dengan Muhyiddin Yassin itu sangat dekat, yaitu Azmin Ali adalah tim pasukan Muhyiddin Yassin. Ada yang menyebut, menurut sumber daripada nama sumber yang tidak dinamakan, pemimpin Bersatu yang tidak mahu dinamakan itu, menyatakan bahawa kekalahan Parti Bersatu dalam PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota kini mula digalaskan, mula diletakkan di atas bahu Azmin Ali. Dan apabila Azmin Ali dijadikan kambing hitam ataupun dijadikan punca kekalahan PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota Bersatu, maka ia juga akan turut menjejaskan reputasi Muhyiddin dan pasukannya. Dengan menurut laporan ini, Azmin Ali tidak mahu menyatakan bahawa Azmin Ali tidak membuat kerja yang baik untuk memastikan mobilisasi jentera PN. Kata sumber itu lagi, Azmin tidak menguruskan atau mengkoordinasi jentera pilihan raya dengan baik, dengan betul, kata sumber itu kepada laporan FMT. Pusat Operasi Perikatan Nasional tidak berkomunikasi dengan jentera luar sebaiknya. Ketika mengaturkan kempen, kata sumber tersebut merujuk kepada jentera parti dari luar Johor. Hasilnya, mereka tidak datang. Azmin yang juga ketua penerangan PN hanya mengharapkan ahli Bersatu yang menyokongnya, kata laporan ini. Sumber tersebut juga menyatakan bahawa Azmin sepatutnya mendapatkan pemimpin komponen lain untuk turut sama berkempen untuk calon. Tapi apa yang berlaku menurut laporan ini, Azmin tidak menguruskannya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya mereka tidak datang. Kembali semula kepada isu Muhyiddin Yassin mungkin akan dipecat ialah apabila dalam laporan di mycmu.net, Setiausaha Agung PPBM, Hamzah Zainuddin sudah mengesahkan untuk bertanding jawatan timbalan Presiden PPBM dalam pemilihan parti yang akan datang. Sekiranya Hamzah Zainuddin menjadi sebagai jawatan timbalan Presiden, maka dia boleh membuat satu AGM ataupun satu mesyuarat agung tergempar mungkin untuk mengancam kedudukan Presiden parti, yaitu Muhyiddin Yassin. Manakala menurut laporan ini untuk menyelamatkan kedudukan beliau sebagai Presiden parti, yaitu Muhyiddin Yassin pula dikatakan sudah mengarahkan Azmin Ali untuk mencabar Hamzah. Namun apa yang terjadi? Tak tahulah. Beranikah Azmin Ali mencabar Hamzah? Kerana kalau Azmin Ali menjadi timbalan Presiden, sangat selamatlah Muhyiddin. Antara beberapa pemimpin PPBM yang berada dalam kem Muhyiddin ialah Azmin Ali sendiri dan Ahmad Faizal Azumupeja dan juga Radzi Jidin. Mereka inilah yang diharapkan oleh Muhyiddin untuk menyelamatkan beliau daripada ditumbangkan atau dipecat sebagai Presiden. Peja sudah pasti mahu menggagalkan usaha Hamzah kerana disebabkan desakan Hamzah telah menyebabkan beliau dikambing hitamkan. Tetapi Hamzah sebenarnya menurut laporan ini tidak bersendirian dalam menghadapi cabaran dari kem Muhyiddin dan juga kem Azmin Ali. Beliau dikatakan telah mendapatkan sokongan padu daripada beberapa pemimpin dari keluarga Malaysia. Dari keluarga Malaysia ini pastinya merujuk kepada kepimpinan UMNO sendiri. Mungkin ada yang menganggap pemimpin UMNO sendiri. Mungkin ada yang menganggap teori ini tidak relevan kerana keluarga Malaysia berada di luar PPBM. Jangan lupa, keluarga Malaysia mendapat sokongan yang kuat
dari mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Kecuali Khairi Jamaluddin KJ, Dr. Mahathir tidak ada masalah dengan pemimpin lain dari keluarga Malaysia, berbanding dengan Muhyiddin dan Azmin Ali yang masih ada unfinished business antara mereka bertiga. Pengaruh Dr. Mahathir di dalam PPBM tidak boleh dipandang ringan. Sebenarnya, Dr. Mahathir masih mempunyai saki-baki pengaruh dalam PPBM itu. Tak boleh dinafikan kerana dia ialah antara pengasas kepada Parti Bersatu. Lebih menarik lagi, anak darah pinggitan yang menjadi rebutan antara kedua-dua kem tersebut ialah Ronald Kiandi. Kedua-dua kem dikatakan sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk memikat Ronald Kiandi. Apa agenda Dr. Mahathir dalam perebutan dalam PPBM? Tidak sukar untuk kita jangkakan. Agenda Dr. Mahathir adalah untuk menumbangkan kerajaan sekarang. Satu-satunya cara untuk Dr. Mahathir melepaskan diri beliau dan anak-anak beliau dari kes mahkamah adalah dengan menjatuhkan kerajaan. Hasrat Dr. Mahathir disuarakan dengan jelas melalui Ketua Penerangan PPBM, Razali Idris, apabila Razali mencabar Anwar untuk membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Apa yang membuatkan Dr. Mahathir yakin sekiranya pilihan raya umum diadakan, kerajaan sekarang akan tumbang? Itu persoalannya. Jawapannya mudah. Ada pada kenyataan yang dibuat oleh ahli parlimen Parit Buntar dari PAS, Muhammad Misbahul Munir bin Masduki. Secara terbuka beliau mengatakan PAS sedia menolak PPBM untuk bekerjasama dengan UMNO. Tetapi sekiranya Hamzah Zainuddin berjaya menjadi presiden PPBM dan UMNO serta PAS bekerjasama, maka strategi Dr. Mahathir akan berjaya. Sementara keluarga Malaysia pula akan diberi dua peranan utama. Kumpulan pertama akan cuba menguasai PPBM yang dipimpin oleh Hamzah Zainuddin. Dan kumpulan kedua pula akan cuba menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menguasai UMNO. Manakala PAS pula akan cuba dikuasai oleh Dr. Mahathir kerana beliau sudah mula mengukuhkan pengaruh melalui jawatan penasihat ekonomi SG4. Sebab itulah Dr. Mahathir berani berkata, walaupun ada majoriti 2/3, Anwar boleh jatuh bila-bila masa. Jadi, kepada pihak yang berkenan, berhati-hatilah di jalan raya. Legend sudah berbunyi, keluarga Malaysia mula mengatur strategi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.